Okey, so hari ni kita nak sembang pasal 5 puteri Bugis bersaudara yang mana mereka ni kan telah menolong kerajaan Johor pada suatu ketika dahulu tau. Okey, so cerita ni bermula selepas kemangkatan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Okey, so sekitar abad ke-17 ke-20, waktu tu di selatan Sulawesi kita ada masyarakat Bugis. Okey, ada seorang raja nama dia Opu Dain Rilaga. Opu Dain Rilaga ni merupakan dikatakan seorang putera diraja yang mempunyai susur galur dengan keturunan Puteri Balqis yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Okey, so waktu tu kan masyarakat Bugis yang terletak di Sulawesi ni kan pernah menerima ancaman Belanda tau. So apa yang diorang buat adalah kebanyakan masyarakat Bugis diorang melarikan diri ataupun berpindah ke tempat lain sebab diorang tak nak duduk dalam keadaan kiranya dijajah oleh orang lain lah kan. Opu Dain Rilaga ni dia merupakan seorang pelayar. Okey, by the way kan saya nak cakap tau, orang-orang Bugis ni dia ada kelebihan tau. Kelebihan dia adalah mereka sangat handal dalam berlayar. Okey, memang handal gila sampai dikatakan kalau orang-orang Bugis pergi berlayar, kalau dekat laut tu ada ombak ke, ada badai ke, diorang takkan berbatang balik. Diorang akan still continue pergi berlayar. Itu diorang punya kelebihan orang Bugis. Begitu juga macam dengan Opu Dain Rilaga ni, dia ada mempunyai 5 orang anak. Pertama kita ada Opu Dain Perani, kedua kita ada Opu Dain Menambun, ketiga kita ada Opu Dain Merewah, keempat kita ada Opu Dain Celak, yang kelima kita ada Opu Dain Kemasi. Banyak tau putera dia. Okey, dan selepas mereka keluar daripada ke masyarakat diorang dekat Sulawesi tu, mereka pergi berlayar tau. Banyak mereka pergi ke kepulauan di di Laut Cina Selatan dan beberapa tempat yang lain So jadi pada suatu hari lah sampailah tiba apabila Opu Dain Rilaga ni mangkat. Jadi hanya tu tinggallah anak-anak mereka 5 orang ni kan. Tapi mereka ni membesar dengan kiranya dah banyak pengalaman lah kan, banyak berlayar ke sana ke sini, bantu orang sana bantu orang sini. So pada suatu hari waktu tu kerajaan Johor ada masalah tau dengan perebutan tahta dan juga masalah menerima ancaman daripada tentera Siak. So apa yang dibuat adalah waktu tu raja muda dekat negeri Johor iaitu Raja Sulaiman meminta bantuan 5 beradik ni untuk tolong dorang bantu halau lah mereka kan dan mengawal keadaan di negeri Johor. Selepas mereka tiba, mereka pun membantu. Okay, but sebelum tu dorang dah membuat perjanjian kalau 5 beradik ni berjaya membantu negeri Johor, mereka akan menganugerahkan pangkat yang tuan muda kepada salah seorang daripada mereka sampai ke cucu cicit. Tak ada ending lah kiranya. Dorang boleh gunakan orang punya pangkat tu, kuasa tu. Okay, so dan akhirnya lah berjaya dikawal. Okay, tetapi yang mengambil gelaran tu adalah diorang punya adik-beradik yang ketiga adik yang ketiga iaitu Opu Dain Merewah. Okay, sebab apa? Okay, reason kenapa abang sulung dia iaitu Opu Dain Perani tak ambil jawatan tu sebab dia kata dia dah tua time tu. So dia kata tak apalah, dia pass ke adik dia. Kita nak cerita sikit lah pasal setiap adik-beradik ni kan. Okay, so first yang Opu Dain Perani ni kan, dikatakan selepas dia dah menolong negeri Johor tu, tentu dia banyak membantu pula Sultan Kedah. Dia banyak mengotai kenderaan negeri Johor untuk melawan untuk ancaman yang terima oleh negeri Kedah. Okay, sampai kan untuk membalas jasa Sultan Johor pun mengahwinkan dia punya adik dia dengan Opu Dain Perani ni. Okay, untuk Opu yang kedua pula Opu Dain Menambun. Okay, Opu Dain Menambun ni dia dikatakan selepas menolong kerajaan Johor, dia berpindah ke Kalimantan dan menetap ke sana. Okay, yang ketiga kita ada Opu Dain Marewah. So Opu Dain Marewah ni lah yang menjadi yang di-Pertuan Muda untuk kerajaan Johor time tu. So waktu tu dia juga adalah orang yang terlibat dalam pertabalan Sultan Terengganu yang pertama. Yang keempat kita ada Opu Dain Celak. Okay, Opu Dain Celak ni dia special sikit tau. Sebabnya waktu tu kan pernah diceritakan one day Opu Dain Celak ni dia bermimpi. Okay, mimpi tu saya tak nak cerita, dia macam sensitif sikit lah. Okay, tapi maksud mimpi tu orang cakap keturunan Dain Celak ni akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat pada suatu hari nanti. Dan memang betul sebabnya 6/10 daripada dinasti untuk Yang Tuan Muda kerajaan Johor time tu dipegang ataupun tahta dia dipegang oleh keturunan daripada Dain Celak. Dan kalau korang nak tahu daripada Dain Celak dan jugalah keturunan dia yang menjadi Sultan Johor dan juga menjadi Sultan Selangor yang pertama time tu mereka adalah daripada keturunan Dain Celak. Okay, and then Dain Celak juga orang yang time tu berjaya memajukan pelabuhan dekat negeri Johor sana. Memang maju time tu menjadi pelabuhan yang terkenal time tu Untuk Opu Dain Celak kan,
Okey, sewaktu tu abang dia Opudain Marewah menjadi yang di-Pertuan Muda kan. Okey, waktu tu Opudain Celat dia menjadi timbalan yang di-Pertuan Muda. Okey, selepas abang dia dah habis penjawatan baru dia sambung menjadi yang di-Pertuan Muda untuk kerajaan Johor Okey, last sekali kita ada Opudain Kemasi. So Opudain Kemasi ni adalah orang yang dia dikatakan telah mengikut abang dia Opudain Menambung ke Kalimantan dan dia telah berkahwin dengan orang sana, dan akhir sekali dipercayai Opudain Kemasi ni telah menjadi pembesar di kerajaan Sembas. Okey, and then dekat mana makam diorang ni? Makam ni dipercayai berbeza tau. Tak silap saya makam Opudain Perani dekat Kedah, Opudain Celak dan juga Opudain ada seorang dekat ada di Tanjung Pinang sana, area sana, dan lagi dua tu saya tak pasti di mana, tapi tempat mereka berbeza-beza makam diorang. Dalam kesimpulannya kita boleh nampaklah yang 5 putera kerajaan Bugis ni banyak berjasa dalam pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu dahulu.